A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tugasan hari ini adalah tugasan iaitu pada minggu keempat di bawah subjek rujukan Perma Arab. Maka kita akan mengupaskan sedikit sebanyak mengenai Hammasah, kitab Hammasah Ali Abi Tamam. Mengenai Abu Tamam lah. Maka bermula dengan biodata Abu Tamam. Abu Tamam Habib bin Aus At-Ta'i adalah seorang penyair Al-Abbasi, iaitu pada era zaman Abbasiyah, yang terkenal sehingga namanya menjadi sebutan setiap manusia pada zaman itu. Beliau dilahirkan pada tahun 190 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 231 Hijrah pada usianya yang masih muda. Terdapat salah seorang tokoh iaitu Al-Muqaddam adalah antara seorang penyair pada zamannya. Dan daripada sekumpulan, dia adalah tergolong dalam satu kumpulan, iaitu kumpulan orang yang mempunyai kebijaksanaan yang membara, yang berkobar, dan juga bakat yang bersinar, dan juga mempunyai kemampuan seni yang melimpah, di mana pengetahuannya tidak terhingga. Beliau juga adalah penghafal dan juga pencerita puisi orang dahulu yang ahlinya mengetahui bahasa dan juga rahsianya, iaitu seni-seni bahasa tersebut. Dalam puisinya, beliau mencari kesamaran dan juga kerumitan serta mencari makna dalam rumusan puisi. Puisinya mendapat perhatian yang paling besar, yang paling banyak daripada pengkritik zamannya dan juga pengkritik zaman seterusnya berikutnya. Dan juga ia menjadi suatu topik perbincangan yang kritis dan juga hangat dibincangkan pada zaman itu. Di samping puisi yang disusun dan membawa revolusi pembaharuan dalam sejarah puisi Arab, beliau seterusnya meninggalkan buku Al-Hammasah dan merasmikan seni warna baru iaitu Al-Ikhtiyarat Asy-Syi'ri, yang mana dijangka akan kekal untuk tempoh masa yang lama. Boleh dikatakan Abu Tamam ini menilai cita rasa seninya dan juga taraf kecantikan seni dalam buku ikhtiaratnya. Adalah ikhtiarat pilihan-pilihan penyair ini, iaitu Abu Tamam, adalah dari sudut seni dan bukannya ikhtiarat ahli bahasa ataupun ahli muhaddis. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa dia tidak menghasilkan seluruhan puisinya seperti yang dilakukan oleh Ad-Dabi ataupun Al-Asma'i sebelum ini. Tetapi dia memilih daripada puisi itu bait-bait dan petikannya sesuai dengan cita rasa seni dan juga kriteria yang boleh menguntungkan dia lah. Abu Tamam seterusnya membahagikan 10 bab syair dalam ikhtiaratnya. Setiap bab dikhususkan kepada salah satu tema yang terkenal dalam syair Arab, dan antara tema yang terkenal akan kita sambung seterusnya lah. Maka datanglah tema Al-Hammasah dalam 10 bab, iaitu bab Al-Hammasah, bab warisan, bab sastra, bab keturunan, sindiran, tetamu, memuliakannya, dan bab sifat manusia dan juga perkahwinan dan sindiran tentang wanita. Izzuddin Ismail mengulas tentang kaedah Abu Tamam dalam kajian ini. Maka keluarlah ijtihad dalam mengarang fiqh. Abu Tamam memulakan kajiannya untuk buku ikhtiarat itu berdasarkan pengumpulan apa yang konsisten daripada kandungan dalam sesuatu bab. Dalam bab tentang tetamu dan pemuji-mujinya, dia menggabungkan kebanggaan dan pemurahan hati, keberanian dan pujian, kerana tak ada masalah antara mereka, kerana kebanggaan dan pujian berkongsi dalam menyebut sifat-sifat terpuji dalam diri manusia. Sifat-sifat kebanggaan dan memuji-muji itu adalah sifat satu yang sekali, yang tidak asing dalam diri manusia. Tetapi pada masa yang sama, dia terlepas pandang pada masalah antara ratapan dan juga pujian. Dalam bab berjalan dan mengantuk, bab sifat manusia dan bab sifat-sifat, iaitu beliau menggabungkan apa yang dikatakan dalam perjalanan dan berjalan pada waktu malam dan apa yang dialami oleh musafir pada malam hari, iaitu mengantuk dan juga keletihan. Begitu juga halnya dalam bab sifat, dan ia bertujuan untuk menggambarkan sama ada penerangan tentang pemandangan alam atau makhluk hidup. Buku ikhtiar diketahui dan dikenali dengan nama bab pertama, iaitu bab semangat Hammasah, iaitu Hammasah lah. Ini adalah untuk memberi nama bahagian kepada keseluruhannya. Ini juga bersetuju dengan fakta bahawa bab tentang semangat itu, Hammasah, adalah yang terbesar daripada bab dalam kitab ikhtiarat ini, dalam pengumpulan semua tema ini.
kerana ia menduduki hampir 1/3 daripada buku ikhtiarat. Oleh itu dinamakan buku itu Hamasah, dan juga kerana semangat dan juga peristiwa tentang keberanian dan beliau mempunyai akar yang mendalam dalam hati nurani Arab. Dr. Omar Ad-Daqqaq berhenti mengulas mengenai campur tangan Abu Tammam dalam nas atau kandungan al-ikhtiyar dengan membuang dan mengubah. Maka kerana satu tabiat Abu Tammam ini telah menjadi satu tabiat bagi beliau untuk kembali merujuk kepada syairnya dan membaiki syairnya serta menggilap dan menghiasinya, sehingga dikatakan bahawa Abu Tammam tidak dapat mengiktiraf satu seni itu kecuali dengan mengubah beberapa teks daripada syair orang lain dan membuang perkataan sebahagiannya, menggantikannya dengan perkataan yang lain yang lebih disukainya, seperti mana yang dilakukan kepada syair dia sendiri. Manakala adalah lebih sesuai bagi pengkritik pada zaman Abu Tammam untuk tidak berbuat sedemikianlah, kerana bimbang akan kejujuran dalam menghantar teks seseorang. Tetapi mereka pada zaman itu menerima nikmat itu daripadanya dan tidak menegur dan bertanya kepadanya, kerana Abu Tammam adalah seorang syair yang terkenal, di mana pemilihan katanya adalah sangat indah dan ia menjadi terkenal pada seluruh negara. Dan orang ramai di atas penerangan dan ulasan mengenainya. Antara penjelasan yang paling masyhur ialah penjelasan Al-Marzuqi dan At-Tabrizi. Al-Hamasah telah diterbitkan oleh ulasan At-Tabrizi beberapa kali. Yang terakhir telah disiasat oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam 4 bahagian pada tahun 1938 di Qahirah, iaitu Kairo, Mesir. Profesor Ahmad Al-Amin dan Abdul Salam Harun mengulangi pengesahan ikhtiarat dan menerbitkannya dengan penjelasan Al-Marzuqi dalam 4 bahagian antara 1951 dan 1953 di Qahirah, Mesir. Baik, itu saja untuk Abu Tammam dalam minggu keempat ini. Baik, terima kasih, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.